Okay, macam cikgu cakap tadi, kita akan belajar subtopik diode. Okay, tapi kita tak masuk semiconductor terus tau. Maksudnya kita skip yang tu, kita terus masuk diode sebagai rectifier. Okay, so diode sebagai rectifier ni, cerita dia macam ni. Diode sebagai rectifier, rectifier ni adalah proses di mana kita tukar arus ulang-alik kepada arus terus. Okay, cikgu ulang, kita ada AC. AC is alternating current, arus ulang-alik. Okay, so arus ulang-alik ni kita boleh tukar dia kepada arus terus. Okay, ataupun direct current. So, diode tolong buat benda ni. Okay, sebab tu kita panggil diode sebagai rectifier. Okay, kalau soalan tanya apakah maksud diode sebagai rectifier? Diode boleh menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okay, diode can convert alternating current to direct current. Okay, so basically tu adalah function dia lah. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok diode kat sini ada P plus N. Okay, ini adalah semiconductor. So kita dah belajar, korang lah dah belajar semiconductor ada dua jenis, P-type dengan N-type. So P-type ni positif lah sebab tu dia start dengan P, N-type adalah negatif sebab tu dia start dengan N. Alright, so basically diode adalah gabungan dua jenis semiconductor iaitu positif dan juga negatif. Okay, so sekarang ni ini adalah simbol diode. Okay, ini adalah simbol diode. Jadi kalau cikgu biasa ajar dekat pelajar, korang nampak tak ni nampak macam play button. Okay, so bila play button, play lah maksudnya boleh gerak. Okay, tetapi yang ni dia separuh daripada pause button. So bila pause button, orang cakap pause. So korang kena stop, korang tak boleh gerak. Okay, so itu adalah cara macam mana nak tengok direction of current. Okay, maksud dia sekarang ni, kalaulah contoh current datang daripada X nak pergi Y. Okay, cuba korang jawab, kalaulah current nak datang daripada X, dia sampai tak dekat Y? Kalau current datang daripada X, dia sampai tak dekat Y? Boleh tak current flow from X to Y? Can current flow from X to Y? Okay, cikgu ajar balik korang tengok macam ni. Ini adalah simbol diode. Okay, so sekarang ni kita ada dua part. Ini adalah play button, ini adalah pause button. Kalau dia datang daripada kiri ni, daripada sini kan, dia jumpa play dulu tau. So bila dia jumpa play, dia boleh pass through. Okay, itu maksud dia kalau nak tengok dekat dalam ni, itu cara nak tengok dia. Okay, so bila dia datang and then dia jumpa play dulu, dia boleh pass through. Okay, tetapi kalaulah cikgu lukis macam ni. Okay, dia datang daripada sini. Dia jumpa siapa? Dia jumpa dia jumpa yang ini, dia jumpa yang ni dulu kan? Okay, so bila dia jumpa pause button, okay, dia akan pause. So pada waktu ni dia tak boleh nak flow. Boleh bayang tak benda tu? Faham ke maksud cikgu pasal pause dengan play button ni? Alright, so tak apa, ada lagi soalan. Jom kita tengok next question. Okay, korang try tengok dekat sini. Okay, ni adalah soalan trial. Okay, ni senang. Jawab jap. Ni just macam selingan lah. Apakah simbol ni adalah untuk komponen yang mana? Okay, so tengok play button, pause button. Kita baru belajar tadi ini adalah untuk diode. Okay, bagus.
Alright, thank you yang jawab. Okay, sekarang soalan dia adalah yang mana sekarang ni current daripada bateri. Okay, current flow daripada bateri. Lepas tu ada diode dekat sini. Soalan dia adalah mentol ni menyala ataupun tak menyala. Bulb ni akan light up or it would not light up. Okay, bulb akan light up. Betul, sebab tengok ni positif, ini negatif. Jadi dia akan, current kan datang daripada positif, so dia akan flow. Sampai sini macam play button. So play button bolehlah lalu. So current pun akan flow and then complete the circuit. So bulb will light up. Okay, mentol akan menyala. Okay, simple. Itu sahaja. Okay, kita proceed. Kita tengok the next one dulu. Try yang ni pula. Bulb menyala ataupun tidak? Okay, yes. So sekarang ni kalau korang tengok macam tadi kita cakap this is positive, this is negative. Jadi dia akan lalu kononnya. Tapi tiba-tiba macam pause button. So pause tak boleh gerak lah. So bila tak boleh gerak, circuit is not complete. So bila circuit tak complete, it does not light up. Dia tidak menyala. Okay. Yes. Okay, macam itulah cerita dia. Boleh? Itulah idenya. Alright. So soalan ni pula. Mentol menyala ataupun tidak? Bulb light up ataupun tidak light up? Cuba try. Fikir jap. Okey. Untuk soalan ni, kita kena tengok simbol ni. Ini adalah simbol untuk AC. Okey. Ni adalah simbol untuk AC. Kejap ya, nak mute. Okey, so ini adalah simbol untuk AC. So bila simbol untuk AC ataupun arus, kejap, arus ulang alik. Yes, okay, AC adalah arus ulang alik. Okay, jadi sekarang ni AC atau arus ulang alik maksudnya current akan flow in two direction. Okay, jadi sekarang ni cikgu letak 1 dan 2. Okay, maksudnya current akan flow dua direction. First dia akan flow daripada sini. Okay, dia akan jumpa play button dulu. Jadi current still akan flow. Jadi bulb akan menyala. Okay, walaupun daripada 2 pergi ke nombor 1 dia jumpa pause button dulu kan, tapi tidak. Dia still akan menyala sebab nombor 1 tadi tu dah bagi dia current. Okay, so dalam kes ni dia still akan menyala. Boleh follow ke korang? Okay. So cikgu proceed dulu. Kalau sangkut ke apa bagi tahu. Okay, so ini adalah contoh soalan trial tahun lepas Selangor 2019. Cuba buat. Okay, cuba So, cuba korang tengok dekat sini. Alright, bateri positif terminal kat sini, dia akan lalu sini. Jadi dia akan berjumpa dengan play button dulu.
Okay, dia akan jumpa dengan play button dulu. So bila dia jumpa dengan play button, dia akan lalu sini. Tapi bila sampai dekat sini dia akan stop. So nampak tak? Circuit tak complete. Maksudnya arus tak boleh nak pusing dalam satu circuit. Okay, lita ni tak lengkap sebab arus tak boleh nak lalu dekat sini. Walaupun kononnya tadi dia lalu dekat P dan Q, tapi tak boleh macam tu sebab untuk P dan Q menyala, dia kena complete circuit dulu. So dalam kes ni jawapan dia adalah A, sebab bila arus datang daripada sini dia lalu play button, lepas tu P dan Q, tapi sampai kat sini dia kena block. So circuit is not complete. Okay, so both akan light off. Okay, boleh ke? Alright, so kita pergi seterusnya. Okay, sekejap yang ni nanti. Okay, so sekarang ni kita nak belajar pasal diode dalam keadaan neutral. Okay, diode dalam keadaan neutral. Lepas tu tadi kita akan belajar juga forward dengan reverse bias. Okay, maksud forward dan reverse bias. Okay, kejap Dia macam ni. Tadi kan kita belajar ini adalah diode. Okay, so kalau current flow macam ni, boleh flow kan? So benda ni bila dia boleh flow, ini adalah situation kita panggil forward biased. Okay, pincang hadapan. Okay, pincang hadapan ataupun forward bias. Okay, kalaulah kita lukis macam ni, lepas tu kan current lalu daripada kanan macam ni. So tak boleh flow kan, current tak boleh flow. So ini kita panggil reverse bias. Okay, yang ini kita panggil pincang songsang. Alright, so senang cerita, kalau dia boleh mengalir kita panggil forward bias ataupun pincang hadapan. Tapi kalau dia terbalik, maksudnya current tak boleh lalu, kita panggil dia sebagai reverse ataupun pincang songsang. Okay, test sikit. Kalau cikgu lukis macam ni, current flow macam ni, pincang songsang ke pincang hadapan? Reverse ke forward bias? Alright, so kalau dalam keadaan macam ni kita consider sebagai, okay, so dalam keadaan macam ni kita consider sebagai reverse bias sebab current tak boleh nak flow. Okay, yes, betul lah, good. Okay, so sekarang ni ini adalah keadaan waktu switch off. Okay, switch off maksudnya switch dibuka, kita tak ada current lalu. Okay, ini adalah lohong. Lohong ni korang just ingat charge dia adalah positif. Okay, ini adalah elektron, charge dia adalah negatif. So ini apa sebenarnya? Ini adalah diode. Okay, diode dalam dia macam ni rupa dia. Okay, so kita ada positif dan juga kita ada negatif elektron dekat sini. Okay, so tu yang cikgu cakap tadi, diode kan digabungan antara P dengan N kan? So ini adalah jenis P dan ini adalah jenis N. Okay, dekat tengah-tengah ni ada benda kita panggil lapisan susutan. Okay, ataupun depletion layer. Okay, cikgu ulang, tengah-tengah ni nama dia adalah lapisan susutan, depletion layer. Okay, imagine benda ni macam longkang. Tiba-tiba kan? Yes. Okay, bayangkan benda ni macam longkang. Okay, kalaulah longkang tu besar. Okay, korang kat sini. Longkang besar dengan, korang lagi, tak tahu kenapa, tapi yes. Okay, longkang kecil. Yang mana lagi senang nak lompat? Yang mana guna kurang tenaga nak lompat? Longkang besar ke longkang kecil? Yang mana lagi senang kita nak langkah ataupun lompat longkang tu? Okay, so logik kan? So longkang yang kecil lagi senang kita nak langkah. Okay, betul lah tu. So sekarang ni korang bayangkan depletion layer ni macam longkang. Okay, basically lapisan susutan ni macam longkang. Kalau longkang ni besar, lapisan susutan ni besar, susah kita nak current nak lalu.
Okey, tapi kalau lapisan susutan ni kecil, senang cara nak lalu. Okey? Boleh bayang ke buat masa ni? Kejap lagi cikgu akan tunjuk pasal yang reverse dengan forward, tapi buat masa ni faham tak pasal longkang tadi? Okey, boleh Right, tak apa. Cikgu padam dulu, kita tengok. Lepas ni, kita cerita pasal longkang lagi sekali. Okey, ini adalah forward biased. Okey, korang bayangkan macam ni. Forward bias maksudnya, tengok ini positif kan? Okey, ni negatif. Okey, cikgu nak tanya sekejap. Kalau ini positif, dia tarik siapa? Dia tarik positif ke dia tarik negatif? Positif akan tarik negatif. Ni logik kan? Positif akan tarik negatif, negatif akan tarik positif. Jadi positif ni dia akan menyebabkan elektron yang negatif ni tarik ke sana. Okay? Yang negatif ni, so sekarang ni positif ni dia akan tarik negatif ni ke sana. Jadi sekarang ni dekat tengah-tengah ni, longkang ni akan terhimpit, dia akan squish. Dia akan makin kecil. Boleh bayang tak? Originally rupa dia macam ni. Tengok Originally dia dua lapis. Sekejap. Nampak tak? Ini originally dia ada dua lapis macam ni. Okay, tapi sekarang dekat dalam gambar yang baru ni, disebabkan kita ada arus charge positif kat sini, positif ni akan menyebabkan yang negatif elektron ni tertarik ke arah kiri. So dia akan menyebabkan benda ni tertolak. Okay, jadi sekarang ni lapisan susutan dia terhimpit, dia ditolak. Jadi korang rasa lapisan susutan jadi makin nipis ke makin tebal? What will happen to the depletion layer? Thicker ke thinner? Okay, so logiknya dia akan jadi lagi thinner, jadi lagi nipis. So kalau dia jadi lagi nipis, bayangkan longkang tadi, lagi senang ke lagi susah nak lompat? Okay, kalau lagi nipis, mestilah lagi senang nak lompat, betul? Sebab longkang tu makin kecil. Jadi sekarang ni arus boleh lalu. Okey, kita tengok ayat dia. First, lapisan susutan akan menipis menyebabkan R berkurang. Maksudnya kesusahan nak lalu tu dah kurang. Okey, depletion layer becomes thinner. So R decrease. Okey, voltan simpang berkurang. Okey, voltan simpang tu adalah voltan yang diperlukan untuk lalu sini. Okey, tadi kan cikgu cakap pasal susah dengan senang nak lalu longkang kan? Kesusahan nak lalu tu. Okey, maksud cikgu, contoh katakanlah sekarang original dia, okey kejap. Okey, original kita longkang ni kalau nak lalu kita perlukan 2V. Okey, sekarang ni longkang kalau saiz macam ni kita perlu 2V untuk lalu. Okey, sekarang ni longkang dah nipis kan? Tadi kita perlukan 2V. Sekarang ni korang rasa lagi besar ke lagi kecil dari 2V? Okay, to be able to pass through this, will it be more or less than 2V required? Okay, so dia akan jadi lagi sikit. Okay, jadi katakanlah kat sini tiba-tiba okay bateri kita 1.5. Okay, so dekat sini lagi sikit. So katakanlah 1.0V. Jadi current boleh lalu. Okey, sebab V yang dibekalkan oleh bekalan ni lagi tinggi daripada V yang diperlukan untuk lalu. Jadi arus boleh mengalir. Okey, cikgu bagi korang masa seminit lebih kurang untuk brain sekejap. Lepas tu cikgu akan repeat balik yang ni, lepas tu kita go through to the next one. Okey, seminit Okey, dah seminit.
So, sekarang ni sekali lagi cikgu cakap, okey, dalam keadaan sekarang ini adalah positif. So, positif akan tarik negatif ke arah dia. Jadi sekarang ni lapisan susutan or the depletion layer akan jadi nipis. Okey, dia akan jadi thinner. So, bila thinner, junction voltage which is this one akan kurang. So, sekarang tiba-tiba dia dah jadi 1.0. Okay, jadi since bateri kita adalah 1.5 V, bateri kita berjaya menyebabkan current boleh flow. Dia cukup power untuk, cukup energy untuk gerakkan supaya current tu boleh lalu. So dalam kes ni current boleh flow. Okay, buat masa ni, setakat ni, faham tak apa yang cikgu cakap pasal ni? Okay, boleh lagi So cikgu proceed dulu. Mari kita to the next one. Okay. Next. Ini adalah pincang songsang ataupun reverse bias. Okay. Sekarang ni kita tengok. Wait. Kejap. Sabar. Ada benda yang salah kat sini. Bagi cikgu berfikir jap. Yes. Okay. So sekarang ni terbalik. Okay. Macam ni. Okay. Sekarang ni ini adalah positif. Ini adalah negatif. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah negatif akan tertarik ke arah positif. Jadi dia akan tarik ke sini. Okay. Apa akan jadi pada lapisan susutan? Kalau yang ni, elektron ni, negatif ni ditarik ke arah positif, apa jadi dekat depletion layer? Makin tebal ke makin nipis? Okay, so logiknya dia akan jadi makin tebal kan? Okay, so tengok tadi mula-mula original dia adalah 2V. Okay, waktu kita tengok kat sini, sekejap kita pergi slide ni. Okay, nampak yang ini 2V. Bila dia menipis, dia jadi 1V. Okay, so sekarang ni, bila dia menebal, mestilah dia lebih daripada 2V kan? So katakanlah kita letak 3V. Padahal bateri kita hanya mampu support 1.5V. Jadi sekarang ni cukup ke tidak energy supplied by battery ni untuk bagi current lalu? Okay. So 1.5 tak cukup kan untuk support 3V ni. Jadi tengok lapisan susutan menebal. Okay, jadi R bertambah. So voltan simpang bertambah which is yang tadi kita cakap dia jadi 3V tu. Since V yang dibekalkan ni adalah 1.5 sahaja, kurang dari voltan yang dekat sini, arus tidak mengalir. Okay, depletion layer becomes thicker. Okay, so junction voltage akan increase to become 3V. So V supplied by the battery is lower than the junction voltage. So current does not flow. Okay. So ini kita panggil reverse biased ataupun pincang songsang. Okay. So faham ke pasal ni? Yang cikgu cakap pasal pincang songsang ni? Okay, boleh So point cikgu adalah ayat dia sama je, cuma bezanya korang terbalikkan. Kalau pasal lapisan susutan menebal dengan menipis tu korang terbalikkan je konsep dia. Okay, so ini adalah cerita pincang songsang. Sebenarnya, okay, point ni macam ni lah. Apa yang kita cuba sampaikan dari tadi adalah ceritanya, kalau macam contoh cikgu ulang lagi sekali, kalau yang pasal ni, bateri. Okay, katakanlah, okay, cikgu nak tanya, kalau current, okay, kita ada diode kat sini. Okay, so kalau current lalu daripada sini, okay, boleh mengalir ke tidak dekat diode ni? Okay, so kalau dalam keadaan ni boleh kan?
So apa yang kita belajar dari tadi tu, pincang ke depan ni nak explain kenapa current boleh lalu. Okay, so kalau macam contoh dalam keadaan macam ni, current daripada kanan ke kiri, yang ni tak boleh lalu. So kita belajar pasal reverse bias, okay, yang ni untuk explain kenapa dia tak boleh lalu. So tu je point dia. Alright, so itulah cerita mengenai reverse bias dan juga forward bias, pincang hadapan dan juga pincang songsam. Okay, so boleh ke cikgu proceed? Okay, so cuba jawab soalan ni. Trial Kelantan 2018. Alright, very good. So yang ini jawapan dia adalah A. Kenapa A? Sebab nampak positif ni dia lalu dia macam play button lah. So play button dia bagi lalu, so current boleh flow. So pincang hadapan. Okay, yang ni dia macam lalu, tiba-tiba macam alamak kena pause, so tak boleh. Okay, yang ni tak tahu apa benda yang berlaku kat bateri ni, memang salah lah ceritanya. Okay, yang ni pula positif, okay dia pun nak lalu macam pause lagi, so tak boleh. Okay, play button, yes boleh. So itulah jawapan dia. Alright, bagus. Next. Alright, sekarang kita nak masuk proses rektifikasi. Okay, rectification ataupun rektifikasi ni adalah proses untuk tukarkan AC kepada DC. Okay, dia convert AU kepada AT. Kenapa bahasa? Okay, proses to change AC to DC, menukarkan AU kepada AT. Okay, so sekarang ni maksud dia, okay, AC ni adalah alternating current arus ulang alik, maksudnya dia ada dua arah. Maksudnya arus tu datang daripada dua arah. Dua arah. Okay, wow, yes. Sekejap sabar. Geram pula tengok. Okay, dua arah. Okay, di sini adalah satu arah sahaja. Okay, daripada graf ni kan, kalau korang senang ceritalah, kalau korang nak bayangkan satu arah dengan dua arah, kalau dia ada atas dan bawah, maksudnya dia dua arah. Okay, ini kosong kan kat tengah-tengah, kalau dia ada atas dan bawah, dia dua arah. Okay, jadi cuba korang tengok input ni. Input ni ada atas dan bawah. So dia dua arah. Jadi AC ke DC? AU ke AT? Input dia dalam gambar ni. Okay, so kita dah tahu bahawa kalau dia ada atas bawah maksudnya dia adalah dua arah. So dua arah adalah AC ataupun arus ulang alik. By the way, ini alik simbol arus ulang alik. Nak tanya, bateri AC ke DC? Bateri AU ke AT? Cuba fikir jap. Bateri kita consider sebagai AC ke DC? AU ke AT? Okay. Okay, ni positif, ni negatif. Okay, current, arus hanya boleh bergerak daripada positif ke negatif. Negatif ke positif, dia tak boleh gerak. Jadi dia hanya boleh bergerak satu arah. Jadi bateri adalah DC, okay, ataupun AT. Faham Alright, so itu selingan lah, just nak bagi tahu. Okay, so point dia adalah bateri adalah DC, okay, ataupun arus terus. Okay, so simbol yang korang tengah tengok ni adalah simbol arus ulang alik ataupun AC. Jadi sekarang ni kita tengok untuk lengkap satu cycle, okay, nombor 1 dengan nombor 2. Sekejap, tak cantik. Okay, 1 dengan 2. Okay, so A first, okay, dia datang daripada nombor 1. Dia pergi sini. Okay, sekejap, sabar. Bayangkan tak ada diode dulu Bayangkan tak ada diode dulu. Bayangkan tak ada diode. Wow, yes. Okay, sure. Bayangkan tak ada diode dulu.
So sekarang ni bila ada arus, bila current dia flow nombor 1, nombor 2. Okey, current akan flow daripada nombor 1 pergi nombor 2. Okey, waktu ni ini gambar dia. Okey. So daripada nombor 2 pergi ke nombor 1. Okey, macam ni garisan dia. Okey, setakat ni boleh follow tak? Boleh Alright, so Cikgu padam. Sekarang baru kita main dengan diode. Okey, sekarang ni cuba korang bayangkan, ni ada diode kan? Okey, 1, 2. Okey, daripada nombor 1 sampai nombor 2, dia boleh lalu ke tidak? Daripada nombor 1, dia akan jumpa play button. Okay, dia akan jumpa play button. So bila dia jumpa play button, dia pun macam yay. So dia lalu lah. So dia pun lalu. So bila lalu adalah benda ni. Okay, sekarang ni daripada nombor 2, boleh lalu ke tak? Okay, so tak boleh lalu kan? Sebab dia jumpa pause button. Cannot flow. So bila dia cannot flow, kat sini tak boleh lah ada current. Nampak tak? Zero lah. Okay, so sama juga. Kalau kita teruskan, dia akan ulang balik. Okay, dia akan ulang balik. Nombor 1 akan pergi ke 2 balik. So akan ada lagi. Boleh lalu. Okay, tapi nombor 2 tak boleh pergi nombor 1 balik. So jadilah output macam ni. So input AC tapi output DC. Sebab tadi kan cikgu cakap AT dengan DC ni satu arah. Okay, satu arah dia satu sebelah je. So maksudnya sama ada atas sahaja atau bawah sahaja. So dalam kes ni atas sahaja. So just ini adalah DC, okay, ataupun arus terus. Ini adalah AC ataupun arus ulang alik. Okay, faham ke? Anis, yang tu nanti PM tepi? Boleh? Alright, so yang ni boleh cikgu padam ke? Okay, boleh. Alright. So, kita tengok kat sini pula. Okay, sekarang ni, lupa nak cakap. Nama dia adalah half wave rectification. Rektifikasi separuh setengah gelombang bila ada satu diode. Okay, so sekarang ni korang tengok kat sini pula. Full wave rectification bila ada 4 diode. Okay, ni kita kena buat sama-sama. Minta try respon laju sikit. Boleh, boleh. So sekarang ni konsep dia sama. Okay, daripada X ke Y macam ni. Okay. Lepas tu Y ke X macam ni. Alright, so kita tengok. Katakanlah kita start daripada X. Okay, so X bila sampai ke sini, dia ada dua option, A dengan B. So dia nak pilih mana? A ke B? Okay, so dia akan pilih B. Kenapa? Sebab forward bias. Okay, dia pun lalulah dekat B. Alright, so sampai dekat sini, dia akan lalu C dan pergi sini. So dekat sini, arah arus adalah macam ni. Dalam gambar ni dia ke bawah lah. Okay, lepas tu sampai sini. Okay, dekat sini dia akan pilih A ke D? Rasa-rasa, kedua-dua. Dekat situ, which one dia akan pilih? Which one will it choose? A or D? Kedua-dua. Ke mana-mana pun boleh. Okay, cikgu bagi tahu dia akan pilih D. Kenapa dia pilih D? Sebab kalau dia pilih A, nanti dia akan pergi X balik. Nak buat apa? Padahal kita sekarang daripada X nak pergi Y. Okay, so sekarang ni dia akan pilih D, lepas tu dia akan pergi F dan sambung balik dekat Y. So ini adalah half cycle, baru half ya. Baru half cycle.
So dapatlah macam ni rupa dia. Okay, sekarang kita pergi tengok yang warna hijau pula. So sekarang kita start daripada Y. So daripada Y kita lalu ke sini. So sampai dekat sini dia akan lalu D ke E? Okay, so dia akan lalu apa soalan cikgu tadi, D ke E? Yelah betul, dia akan lalu E, betul? Alright, lepas tu sampai dekat sini dia tak boleh lalu B sebab reverse bias. So dia akan lalu sini. Okay, lepas tu dia akan pusing. Sekarang baru dia pergi A supaya boleh pergi ke X. Okay, so sekarang soalan cikgu adalah cuba korang tengok merah dengan hijau dekat sini. Okay, kita bulatkan sini. Okay, both merah dan hijau ni arah dia sama ke arah dia lain? Arah dia sama ataupun arah dia lain? Okay, cuba tengok betul-betul arrow yang cikgu lukis ni, arrow ni, hijau dan merah ni, direction dia sama ke direction dia lain? Tengok betul-betul. Okay, so kalau tengok dia punya direction adalah sama. Kejap, cikgu tak faham yang cakap lain ni. Kejap, sabar. Kejap seminit. Cikgu lukis clear sikit. Kejap. Kejap Okay, so merah tadi dia turun macam ni. Okay, hijau pun tadi kan kita nampak dia turun macam ni. Tu soalan cikgu, hijau dan merah ni direction dia sama ke lain? So both pointing down kan, so arah dia adalah sama. Okay, so ingat tadi cikgu cakap kalau sama, same direction, AC ke DC? Okay, arus terus ke arus ulang alik? Sekejap, kenapa terbalik? AC adalah arus ulang alik, DC adalah arus terus. Okay. Okay, tak apa. Okay, so sekarang ni dekat sini soalan cikgu adalah direction dia sama. So bila sama, AT ke AU? Wait, what? AT ke DC? AC ke AU? Alright, so jawapan dia adalah DC kan, kita dah cakap tadi kalau arah dia sama dia adalah DC, okay, ataupun arus terus. Jadi sekarang ni ingat kan arus terus dua-dua dekat belah atas. Okay, so macam itulah cerita dia. Sebab itulah sekarang kita boleh dapat semua macam ni. Macam Christmas pula, cantik. Okay, so macam itulah, bukan tu point dia. Point dia adalah kita dapat semua in one direction. Okay, so nampak tak? Nama dia adalah full wave ataupun rektifikasi penuh gelombang sebab dah tak ada yang tertinggal. Tadi kan ada lopong-lopong, separuh je. Okay, tadi yang kita belajar kalau ada satu je diode kita dapat separuh je. Tapi yang ni kita dapat penuh. Okay, so nampak tak beza dia? So bila ada 4 diode, macam ni lah dia punya rupa output. Okay, faham ke semua? Boleh cikgu proceed? Okay, cikgu padam jap. Cuba korang tengok dekat sini lupa nak cakap. Direction ni korang kena ingat tau. Pernah keluar exam dekat paper 2, dia suruh lukis direction arrow diode ni. Okay, kalau cikgu, cara cikgu ingat adalah ni dot, dia keluar, dia masuk balik. Nampak tak? Boleh bayang dia masuk, dia pecah dua, lepas tu dia cantum balik. So ini cara nak ingat dia punya bentuk diode. Like bentuk direction of the diode. So itulah cerita dia. Okay, dah habis. Next, kita pergi ke sini. Baru je cakap. Nah, jawab. Okay, very good. Kan sebab tadi kita dah cakap pecah dua, masuk balik. Okay, so itulah jawapan dia, D. Alright. So, settle kat sini.
Trial tau, ni soalan trial, faham 2019. Rektifikasi itu adalah proses menukarkan AC kepada DC. Okey, rektifikasi adalah proses untuk menukarkan AC kepada DC. Okey, sebab tu tadi kita belajar mula-mula kita ada AC, tapi lepas buat benda ni tiba-tiba kita dapat DC. So itu nama proses tu adalah rektifikasi. Alright, so kapasitor sebagai perata arus. Okey, ini korang tak payah fikir banyak, just fokus pada bentuk dia. Okey, tengok ini nama dia kapasitor. Beza dia ni, beza dengan bateri bateri simbol dia satu panjang satu pendek. Kapasitor dua-dua sama panjang. Okey. Yang ini kita terus fokus pada dia punya bentuk. Okey, dia macam ni tau. Korang bayangkan kapasitor ni dia punya function simpan charge. Dia macam power bank. Okey, ataupun dia macam korang macam power bank lah. Okey, maksud dia macam ni. Okey. Dekat depan, dekat sini tadi cuba tengok, function kapasitor adalah perata arus. Capacitor smoothing of current. That is the function of capacitor, meratakan arus. Okay, sekarang cuba korang tengok dalam gambar ni, kalau cikgu tulis nombor 1 dan nombor 2, maksudnya atas dulu atas dulu. Yang mana nampak lagi rata? Tak adalah macam flat terus, tapi yang mana nampak lagi rata? Which one looks smoother? 1 ke 2? Okay, yang salah tu cikgu rasa salah faham kot maksud rata tu. Okay, tapi idea dia adalah, jawapan dia adalah nombor 2. Sebab cuba tengok ni berbonggol-bonggol. Nampak tak? Macam ni. Tapi yang nombor 2 ni dia tak bonggol sangat. Dia macam nak turun tapi tak jadi. Nak turun tapi tak jadi. Okay, so nampak tak? Ini lebih rata daripada nombor 1. Okay, so nombor 3 dan nombor 4. Yang mana nampak lagi rata? Nombor 3 ke 4? Okay, so antara nombor 3 dengan 4, nombor 4 lah lagi rata sebab macam cikgu cakap tadi lah, dia kurang sikit jatuh ke bawahnya. Dia macam drop dia tu tak kurang sangat. Okay, so tadi cikgu cakap capacitor, the function of capacitor adalah untuk ratakan arus. Okay, nombor 1 dengan nombor 2, yang mana korang rasa ada kapasitor? Okay, antara between number 1 and number 2, which one uses a capacitor? Okay, so jawapan dia adalah nombor 2. Mana tahu? Sebab nampak tak? Kita dah tahu bahawa kapasitor function dia ratakan arus. Jadi, bila korang dapat arus yang lebih rata, maksudnya dia ni dah ada kapasitor. Sama juga between 3 and 4, nombor 4 yang ada kapasitor. Okay, kenapa? Sebab yang ini langsung tak rata, tapi this one dia macam smooth sikit. Okay, so dia ratakan arus. Okay, so sekarang ni apa yang korang kena dapat daripada slide ni adalah bezakan kalau tak ada kapasitor macam mana, kalau ada kapasitor macam mana. So sekarang ni cuba korang tengok 1 dengan 2, nampak tak beza dia pasal rata dengan tak rata tu? Okay, kan nampak kan, because it's smoothen the current. Yes, betul, correct. Okay, so cikgu padam jap, kita pergi next. Okay, nak habis dah, nak habis. Lepas-lepas ni soalan lah. Okay, so sekarang ni kita masuk balik cerita pasal satu diode tadi. Okay, revise sikit. Kalau satu diode setengah gelombang ke ataupun penuh? Rektifikasi penuh ke rektifikasi setengah? Half wave ke ataupun full wave rectification? Okay, ingat kalau satu diode half wave rectification. Okay, kalau satu diode half wave rectification. Jadi sekarang ni half wave rectification rupa dia macam ni.
Kita dah belajar tadi kan, half wave rectification rupa dia macam ni. Tapi kalau korang tengok belah kanan, ada capacitor. So maksudnya still half wave tapi dengan capacitor. So pattern dia sama tapi tambah bagi dia rata sikit. Okay, cikgu ulang balik. Sekejap, So sekarang ni, ini adalah satu je diode. So kalau satu diode kita belajar dia hanya setengah rektifikasi. Okay, so bila setengah rupa dia macam ni je. Dia macam rongak sikit. Okay, ada kosong kat sini. Okay, so gambar ni dekat sebelah dia ni sama juga. Still ada satu. Tapi yang menyebabkan pattern dia jadi lain sebab dia rata sikit. Ingat balik tadi rata ada capacitor. So dalam kes ni inilah dia kalau ada capacitor dan kalau hanya setengah rektifikasi. Okay, yang ni faham tak? Okay, cuba padam dan kita proceed Okay, next. Wait, what? Okay, ni. Okay, so yang ni ada 4 capacitor. Tadi kita belajar kalau ada 4 capacitor, half wave ke full wave rectification? Rektifikasi setengah ke ataupun rektifikasi gelombang penuh? Okay, so kita belajar dia adalah gelombang penuh kan? So bila penuh tak ada rongak-rongak. So korang boleh nampak penuh macam ni. Okay, tapi cuba tengok dekat sebelah dia nampak macam sama. Beza dia adalah dia lebih rata. Kenapa dia lebih rata? Sebab ada capacitor. So itu je point dia sebenarnya. Gambar yang nampak macam banyak-banyak tu tak payah nak serabut. Just tengok ada berapa diode. Kalau ada satu diode, rupa dia macam ni. Okay. Kalau ada 4 diode, rupa dia macam ni. Alright. Kalaulah dia ada capacitor sekali tapi ada satu je diode, rupa dia rata sikit. Okay. Tapi kalau dia ada 4 diode, lepas tu ada capacitor, dia macam ni tapi lebih rata. Okay. Boleh ke setakat ni? Faham? Okay. Padam ya. So, alright. Terengganu 2019. Try. Kita dah habis dah benda yang nak belajar sebenarnya. Tinggal soalan je. Apakah jawapan untuk benda ni? Okay, so soalan ni keyword dia adalah dia cakap boleh simpan charge, store charge macam cikgu cakap power bank tadi and also smoothen current. Okay, so meratakan arus, so dia adalah capacitor. Bagus. Next. Okay, Terengganu 2018. Cuba. Atira, tak payah conteng. Thank you. Alright, so dalam kes ni jawapan dia adalah C. Kenapa C? Sebab dalam kes ni tengok current nak lalu sini kan macam pause button, so tak boleh. Jadi kalau kita terbalikkan bateri, maksudnya negatif sini, positif sini boleh lalu. So dia boleh complete the circuit. So jawapan dia adalah C. Okay, semua orang betul. Bagus. Proceed. Okay, yang ni
Ini tak clear sangat. Jap, sambil korang baca soalan, cikgu betulkan. Okay. Nah, right. Soalan ni mentol mana yang akan menyala apabila switch ditutup? Switch ditutup tu maksudnya switch on lah Cuba tengok. Jawapan dia ada satu je. Jawapan dia ada satu sahaja. Dia tak ada dua, dia ada satu saja. Cuba try. Yang ni dia macam mencabar sikit sebab ada something yang dia tambah berbanding dengan question kita sebelum ni. Tak apa, try je. Okay. So, jawapan dia adalah C. Okay, sabar. Kenapa C? Okay, tengok sebab ada juga yang bayangkan A. Nampak macam logik kan sebab dia lalu macam ni. Tapi ini kapasitor. Selain daripada smoothkan current, dia juga store charge. Okay, so maksudnya sekarang ni bila current lalu sini, dia macam tak boleh nak lepas sebab this capacitor store dia. Okay, so dalam kes ni current tak boleh nak flow sebab this capacitor store the charge. Alright, so sebab tu jawapan dia adalah C sebab logik lah macam ni. Tapi yang ini tak lalu. Okay, ni tadi complete Okay, yang ni tak tahulah, bateri pun tak apa-apa, so bukan jawapan dia. So jawapan dia adalah C. Okay, boleh ke? Faham? Okay, kita padam. Kita tengok next. Soalan lagi ni. Adalah satu dua soalan lagi. Okay, next. Try. Sekejap, sabar. Sementara tu cuk nak tengok apa soalan ni. Sekejap, sorry. Oh, itu je last soalan. Tak banyak pun. Last question. Sabar. Sorry. Benda ni. Okay, yes. Yes, please. Last question. Bertenang, fikir dulu. Okay. Very good idea. Soalan tak tanya pasal apa yang berlaku sekarang tau. Soalan tanya apa jadi kalau P kita songsangkan. Okay, cikgu lukis supaya korang boleh bayang. Okay, teka-teka pun boleh juga. Boleh, kalau betul tu okay lah tu. Alright, so ini adalah, yes, tak cantik langsung, sabar. Kan, okay, better. Alright, so dia terbalik. Alamak, tadi arah mana? Okay, arah kiri, so terbalik dia kanan lah kan. Okay, so arah kanan. Arah kanan ya, semua orang arah kanan. So ini yang dia nak, dia kata P terbalik macam ni. Alright, so sekarang ni abaikan gambar ni, biar dia kat situ. 1 dan 2. From 1 to 2. Complete ke tak complete circuit?
Okay, so from 1 to 2 incomplete circuit. Dia tak dapat nak complete lah. Alright, so sekarang ni from 2 to 1. Complete ke tak complete circuit? Tak juga kan? So bila tak juga, meaning jawapan dia adalah D. Alright, so macam itulah cerita dia anak-anak untuk kita punya diode dan kapasitor. So faham ke apa yang berlaku hari ni? Boleh ke? Okay, try lah korang buatlah soalan banyak-banyak. Okay, so terima kasih kerana join. Nanti kalau ada rezeki kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay, untuk topik yang lain. Bye-bye, terima kasih. Bye.